ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang saya hormati pengurus Masjid Jabal Rahmah dan semua anggota-anggotanya. Yang saya hormati tim KMTV, Haji Adnan. Yang saya hormati alim ulama, muslimin dan muslimat, yang mungkin saya tak sebut satu persatu namanya. Namun kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk daripada golongan hamba Allah yang sentiasa mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita pada Allah, malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita kesihatan dan juga kesempatan untuk hadir ke rumahnya melaksanakan fardu maghrib berjemaah. Seterusnya menunggu datangnya Isya, kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kita mohon pada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu amalan yang mengundang rahmat dan maghfirah dari Allah. Kerana nikmat yang paling besar adalah maghfirah. Nikmat yang paling besar adalah maghfirah. Apa tu maghfirah? Ampunan. Kita jemaah, kalaulah Allah hisap semua perbuatan kita, maka tak ada satu pun di antara kita yang selamat masuk ke dalam surga. Betul? Kalau Allah hisap setiap amalan-amalan kita, bukankah Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat amal baik walaupun sebesar zarrah, dia akan melihat balasannya. Begitu juga amalan yang tak baik, dia juga akan melihat balasannya. Maka kalau Allah hisap amalan kita, insya-Allah tak ada satu pun di antara kita yang selamat. Tapi kerana maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah kita selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kejayaan yang paling besar. Disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang selamat dari neraka, masuk dalam surga, maka itulah kejayaan, kemenangan yang hakiki. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita akan menceritakan tentang kisah-kisah dalam Al-Quran
kisah-kisah dalam Al-Quran dan hikmah-hikmahnya. Sebelumnya, bulan lepas kita menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Walaupun sebenarnya kisah ini panjang, tak habis. InsyaAllah sampai setahun tak habis. Tapi saya skip dulu kisah Nabi Yusuf, kita pindah kepada kisah yang lain. Nanti kita balik lagi pada kisah Nabi Yusuf. Dia macam drama jemaah. Kalau satu drama dari A sampai Z kadang-kadang boring juga. Jadi kita pindahkan kisah ni. Apa kisah yang akan kita kongsikan pada malam ini? Iaitu kisah yang tak asing di telinga kita, iaitu tentang kisah perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Kisah perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Kisah ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh. Jadi Nuh ni bukan hanya sekedar Nabi dan Rasul Allah, namanya kekal menjadi nama salah satu surah dalam Al-Quran. Jadi kalau kita buka juzuk 29, ada salah satu surah namanya surah Nuh. Dia tak panjang pun, hanya satu muka surat, mana satu halaman setengah. Tak sampai 2 halaman. Kisahnya cukup mengharukan. Kenapa mengharukan? Kita tahu jemaah, Nabi Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala apabila mereka berdakwah, mereka ni wama as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Mereka ketika berdakwah, mereka tak meminta apapun daripada kaumnya, tak mengharapkan apapun daripada kaumnya, melainkan supaya kaumnya beriman dan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itu saja. Tapi tetap banyak tuduhan, banyak fitnah yang beliau terima. Jemaah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Di dalam surah Nuh. Cuba lihat dalam surah Nuh. Yang nak tengok, alhamdulillah. Yang mendengar saja pun syukurilah. Yang tidur, inna lillah. Jadi ada dalam surah Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Nuh ni adalah salah satu nama Nabi dan Rasul Allah. Dan ia Rasul pertama di bumi ini. Rasul pertama di bumi ini. Apa beza Nabi dan Rasul? Rasul dan Nabi apa beza? Kan ada Rasul satu, ada Nabi satu. Atau dua-duanya sama? Beza kan? Apa bezanya? Rasul membawa syariat untuk umatnya. Adapun Nabi Masya Allah, hebat jemaah sini. Sebenarnya banyak khilaf perbezaan antara Rasul dan Nabi. Ada akwal yang sangat banyak. Salah satunya Imam Qurtubi menyebutkan, Imam Qurtubi, pernah dengar Imam Qurtubi? Ada namanya Tafsir Al-Qurtubi. Tafsir Al-Qurtubi. Disebutkan bahawa Rasul itu, dia mendapat wahyu dalam keadaan terjaga melalui malaikat Jibril. Tapi kalau Nabi, dia dapat wahyu melalui ilham atau mimpi. Jadi kalau ada orang sekarang malam-malam asyik bermimpi, esok pagi dia katakan dia buat syariat, maknanya dia dah secara tak langsung dia mengikrarkan dia Nabi baru. Dan ini banyak jemaah. Banyak sekarang. Nabi kita sepakat, semua umat Islam sepakat bahawa tak ada lagi Nabi dan Rasul kecuali Nabi Muhammad, dan ia adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin. Dia itu Nabi terakhir. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul terakhir pun juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Tak ada lagi. Kalau kita lihat pandangan daripada Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahawa Nabi dia menerima wahyu melalui ilham atau mimpi.
Kalau Rasul, tak. Dia dapat wahyu dalam keadaan terjaga seperti ini, datang malaikat Jibril. Itulah Rasul. Itu kalau ikut pandangan Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Okey? Walaupun yang tadi cakap jemaah tadi pun betul juga. Rasul dia dapat wahyu dan dia membawa syariat dan dia diberi mukjizat untuk mendakwahkan kaumnya. Adapun Nabi tak. Dia tak membawa syariat, dia hanya ikut syariat Rasul sebelumnya. Itu pandangan juga. Tapi kalau kita ikut dari pandangan Imam Qurtubi tadi, bahawa Nabi adalah orang yang mendapat wahyu melalui ilham dan mimpi. Hari ini ada segelintir umat Islam yang malamnya tidur, esok pagi dah buat syariat. Alasannya, tadi malam aku bermimpi jumpa Nabi SAW. Lepas tu dia buat syariat. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang jadi masalahnya di mana? Syariat yang dibawa, yang disebutkan itu bercanggah dengan hadis yang sahih yang sudah ada. Bercanggah dengan Al-Quran. Itu yang jadi masalah. Lalu kalau ditanya kepadanya, betulkah engkau tengok Nabi dalam tidur? Betul. Kan Nabi katakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqzah. Siapa yang lihat aku dalam tidur, maka dia sebenarnya sudah melihat aku seperti mana dia melihat aku dalam keadaan terjaga. Itulah fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan tak boleh menyerupai aku. Memang syaitan tak boleh menyerupai Nabi SAW, tapi syaitan berani mengaku dia adalah Nabi. Itu perlu faham tu. Syaitan memang tak boleh menyerupai Nabi. Dan itu adalah khas untuk Nabi, dan itu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Syaitan tak boleh menyerupai Nabi SAW. Tapi syaitan berani mengaku dia Nabi. Kalau kita tanya, engkau dari mana jumpa Nabi? Ya, pada satu malam aku bermimpi jumpa lelaki tua. Rambutnya putih, janggutnya putih. Saya katakan, itu bukan Nabi bro. Itu kungfu master. Nabi bukan macam tu. Kalau cubalah perhatikan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada satu kitab karangan Imam At-Tirmidzi. Namanya kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang rindukan Nabi SAW, yang nak tahu macam mana fizikal Nabi, bacalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Cukup menarik kitabnya. Bahawa diriwayatkan uban Nabi SAW, rambut, janggut, semuanya itu tak melebihi daripada 20 helai. Tak lebih daripada 20 helai. Maknanya tak nampak lah. 20 helai kan? Tak nampak. Kalau tengok memang tak nampak lah. 20 ni sikit je mah. Dari janggut, ni semua tak nampak. Kalau hanya 20 helai. Ini kalau semuanya putih, ini putih. Berapa helai tu? Kira lah sendiri. Lepas tu mengaku jumpa Nabi SAW. Ini adalah orang yang tertipu dengan syaitan. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Nabi Nuh alaihissalam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan bangsa atau manusia yang teruk sangat. Dia berhadapan dengan manusia yang teruk, di mana ketika itu manusia menyembah berhala. Kenapa mereka menyembah berhala? Tahu tak apa sebabnya? Sebabnya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Cuba lihat juga dalam kitab surah Al-Baqarah. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, ini bukan kata saya, lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, bahawa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh jaraknya 10 kurun. 10 kurun. 10 abad maksud kita. Satu abad berapa tahun? 100. 100 kali 10? 1000. 1000 kan? 1000 tahun. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh jaraknya 1000 tahun. Selama itu mereka manusia dalam keadaan tetap mentauhidkan Allah. Tetap mentauhidkan Allah. Tak ada menyimpang. Kalaupun maksiat, yes. Jadi orang yang maksiat belum tentu menyekutukan Allah. Tetapi orang yang menyekutukan Allah dah confirm pasti bermaksiat. Boleh faham? Orang bermaksiat
belum tentu menyekutukan Allah, belum tentu mensyirikkan Allah. Tetapi orang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, pasti dia dah bermaksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Sebab anak Nabi Adam pun yang cerita tentang Qabil dan Habil disebutkan dalam Al-Quran, saling Qabil membunuh Habil. Dah itu maksiat dah tu. Tapi bukan menyekutukan Allah. Dia pun masih takut dengan Allah. Jadi antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini semua orang masih dalam keadaan satu. Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, kanan nasu ummatan wahidah. Adanya dulu manusia ummatan wahidah, satu. Apa maksud satu? Sama-sama mentauhidkan Allah. Sampai jemaah pada masa itu antara 1000 tahun tu. Sebab umur orang tu lama-lama jemaah. Umur orang bukan singkat macam umur umat Nabi SAW. Umur umat Nabi berapa? 60-70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Kalaupun lebih dah banyak penyakit. Ya kan? Lebih daripada 70 tahun dah banyak penyakit dah. Kadang belum 70 tahun pun semua sakit dah dia dapat. Jadi umur umat Nabi terdahulu panjang-panjang. Nabi Nuh alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 ama. Kami mengutus Nuh kepada kaumnya. Maknanya dia berdakwah. Ni dakwahnya saja ni. Selama berapa? Falabitha fihim alfasanatin. Selama 1000 tahun. Illa 50 ama, kecuali 50. Maksudnya 1000 kurang 50. Jadi 950 tahun. Itu dakwahnya only jemaah. Belum umur dia sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Belum nanti dia selamat daripada banjir. Lepas tu hidup bersama kaumnya. Panjang umur Nabi-Nabi terdahulu. Jadi kalau 1000 tahun zaman dulu tu, itu baru dikira baru satu generasi lah. Boleh faham maksud saya? Kita kalau 1000 tahun dah berapa generasi? Dah dikira 10 generasi kan, kalau ikutkan umur umat Nabi Muhammad. Sebab kalau 60 tahun 70 tahun, kiralah 100 tahun tu satu generasi. Kalau 200 dah 2 generasi kan gitu. Kalau 1000 maknanya dah 10 generasi kan. Kalau umur umat terdahulu, Nabi Nuh saja berdakwah selama 950 tahun. Baru satu generasi tu. Maknanya kalau 1000 tahun tu dekat. Hanya baru satu generasi lah lebih kurang. Jadi antara satu generasi itu jemaah, ada orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada tauhid, baik kepada masyarakat. Nama dia siapa? Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Siapa nama dia? Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Jarang-jarang ada nama orang disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya inilah dia. Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Disebutkan oleh Allah dalam surah Nuh. Di dalam surah Nuh. Lihat dalam surah Nuh ayat 20, ayat 22, ayat 23. Cuba perhatikan. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Waddan, Suwa'an, Yaghuth, Ya'uq, Nasra. 5 orang ini bukanlah orang-orang jahat, tapi orang saleh. Orang-orang saleh dan suka membantu masyarakat. Ada kesusahan dia bantu, ada kesusahan dia bantu. Ni orang-orang 5 ni. Kerana banyaknya jasa mereka, akhirnya ketika mereka dah meninggal, mulalah orang yang ditinggalkan itu, yang masih mengenang jasa baiknya, dibuatlah patung-patung. Jadi buat patung, lepas tu dinisbatkan ini patung yang mirip dengan Waddan, ini patung mirip dengan Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra, macam itulah. Dan patung-patung ini diletakkan di majlis-majlis mereka. Biasanya di mana? Contoh, ada satu dewan, ada satu tempat, ada satu hall
yang mana orang biasa buat majlis di sana. Diletakkanlah wadah sana atau diletakkan sini. Pertama jemaah, mereka meletakkan patung itu hanya sekedar untuk mengenang jasa baik Waddan Suwa'an Yaghuth Ya'uq Nasrani. Tetapi syaitan memang bijak dan pandai. Syaitan bijak dan pandai. Iblis tu bijak, pandai jemaah. Pandai macam mana? Pandai menggoda anak cucu Adam. Macam mana dia tak pandai? Umur dia ni panjang, belum ada Nabi Adam, Iblis dah ada, betul? Belum ada Nabi Adam lagi, Iblis dah ada dah. Nabi Adam dah lama meninggal, Iblis sampai hari ini pun masih hidup. Ya kan? Anzirni ila yaumi yub'atsun, ada dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah Al-A'raf ada. Anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkanlah umurku sampai hari kiamat. Selepas qala innaka minal munzirin, engkau termasuk makhluk yang dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Lepas tu patutnya umur yang panjang dia gunakan untuk taat pada Allah, nyatanya bukan. Dia gunakan apa? Untuk tetap bermaksiat pada Allah. Bahkan dia berani katakan qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, seperti mana engkau menghukum aku makhluk yang sesat, aku akan sesatkan anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Kalau aku tak berjaya dari satu jalan, aku akan cari jalan yang lain. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan dan kiri. Maknanya aku akan buat pelbagai cara untuk menyesatkan anak Adam. Dan ingat, iblis apabila menyesatkan kita, dia bukan menyesatkan direct, bukan menyesatkan terus dari putih ke hitam, bukan, tetapi secara bitadarruj, secara berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur. Macam mana caranya jemaah? Sedikit demi sedikit, lama-lama orang menjadi sesat. Tadi macam itulah. Diletakkan patung-patung tu. Mula-mulanya patung tu digunakan untuk mengenang jasa baik. Ini Waddan, dia pernah membantu masyarakat sini. Ini Suwa, ini Yaghuth. Lama kelamaan syaitan menggelincirkan orang itu. Dengan cara macam mana? Mulalah menyapu, usap. Usap bahasa kalau kami di Malaysia namanya menyapu. Nyapu jangan ingatkan ni. Nyapu ni usap. Diusap, lepas tu diusapkan ke badan. Tujuannya untuk apa jemaah? Tabarruk, ya, mengambil berkat. Jika berjaya iblis menggelincirkan anak Adam dari satu jalan ni, dia akan masuk pada second step. Cara yang kedua, iaitu macam mana? Mulalah buat sesembahan. Contoh kambing, lembu, buat sembahan untuk dia. Lama kelamaan meminta kepada berhala. Itulah jemaah yang menyebabkan mereka tergelincir dan jatuh kepada kesyirikan. Bukan terus dibuat patung disembah, tak. Sedikit demi sedikit. Macam tu caranya. Oleh sebab itu dalam Islam, Islam tak membenarkan kita, Nabi SAW tak membenarkan kita untuk apa? Untuk memajang patung-patung dalam rumah. Jangankan patung-patung, gambar-gambar saja, ini tak dibenarkan dalam rumah. Digantungkan, bukan disimpan, ya. Nabi SAW sabdakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang mana di dalam rumah tersebut ada kalbun, ada anjing dan juga surah, gambar. Jangan ingatkan itu malaikat maut. Itu malaikat rahmat. Sebab malaikat maut, kita dalam tandas, kita dalam toilet pun, kalau Allah perintahkan cabut nyawa fulan, dia tetap juga datang. Kalau malaikat maut, dia tak takut. Tapi malaikat rahmat, kenapa tak masuk? Adakah malaikat rahmat ni takut dengan anjing? Adakah malaikat rahmat ni takut dengan gambar? Bukan. Menandakan anjing dan gambar-gambar tersebut salah satu amalan yang boleh menghalang orang mendapat rahmat. Aku nak bawa rahmat ni.
Jadi ini penghalangnya, aku tak masuk. Itulah cerita jemaah. Namun hari ini segelintir jemaah, segelintir kaum muslimin tetap masih berdegil untuk menggantungkan gambar-gambar dia. Walaupun kadang-kadang bukan gambar dia. Salah satunya gambar-gambar tuan guru dia. Gambar-gambar tuan guru dia, ustaz-ustaz dia, syekh-syekh dia, kiai-kiai dia. Dia buat frame, tahu frame? Buat frame, lepas tu dihias cantik-cantik, digantung, gantung. Bahkan siap pula ni, syekh 1, syekh 2, syekh 3, syekh 4. Lagi banyak syekhnya, lagi boleh mendatangkan keberkatan. La ilaha illallah. Ini sama perangai dengan orang Syiah jemaah. Orang Syiah macam ni cara dia. Digantungkan gambar syekh-syekh dia tu. Pernah tengok tak kuburan orang Syiah? Tak pernah tengok? Pernah tengok tak masjid-masjid orang Syiah? Tak pernah? Alhamdulillah jemaah di sini asyik baca Quran je. Fasiru fil ardi. Berjalanlah ke atas muka bumi. Cubalah sekali travelling ke tempat-tempat negara lain, ke negeri-negeri lain, baru kita akan tengok. Macam tu jemaah. Jadi digantungkan apa? Gambar-gambar tu. Tujuannya untuk mendatang keberkatan. Ustaz, itu kan gambar orang saleh. Yes bro, itu memang gambar orang soleh. Siapa katakan itu gambar penjahat? Tapi tahu tak, gambar tersebut jika digantungkan di rumah, ini membuka pintu untuk syaitan menggelincirkan anak Adam. Ini membuka pintu syaitan untuk menggelincirkan anak Adam, melakukan apa-apa yang dia larang oleh Allah dan Rasulnya. Syaitan ni tak pun dibuka pintu untuk dia, dia bisa dia boleh cari pintu sendiri. Apatah lagi dibuka, senanglah dia menggodanya. Kalau seandainya digantungkan ni, mula-mula akan digantungkan, tapi pasti sedikit demi sedikit, lama kelamaan gambar itu akan disapu. Diusap, nanti akan diusap ke baju. Nak kerja supaya apa? Mendapat keberkatan. Itu sebenarnya step pertama tu jemaah. Nanti akan ada step kedua, ketiga, keempat. Bahkan ada juga statement seorang ustaz, seorang kiai, seorang tuan guru dalam YouTube. Cuba perhatikan. Jemaah sini selalu tengok Quran. Tu yang sebabnya jarang tengok YouTube kan. Di YouTube tu banyak. Dia katakan kalau kalian solat, maka letakkan gambar tuan guru. Bayangkan tuan guru, kata dia. Baru akan mendapatkan kekhusyuan. Saya tengok YouTube tu terkejut saya. La ilaha illallah. Carilah. Harap-harap tak dipadam. Saya rasa tak dipadam tu video tu. Saya tak nak sebut dia nama individu tu. Followersnya ramai. Pengikutnya banyak. Statement macam tu dia buat. Kalau kamu solat, maka bayangkan gambar guru. Dan itu diikuti oleh followers dia. Dan ini salah satu step untuk menggelincirkan anak Adam melakukan kesyirikan jemaah. Bahaya. Jaga akidah kita. Kerana syaitan ketika kita melihat bermaksiat, syaitan masih boleh ketawa. Biarkan saja. Sebab apa? Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Orang yang mati bermaksiat kepada Allah, entah dia adalah orang yang diberikan keampunan oleh Allah. Tetapi orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, apa yang disebutkan oleh Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tak akan ampunkan dosa syirik, dan Allah akan ampunkan dosa selain daripada syirik. Maknanya maksiat boleh jadi Allah ampunkan, tapi kalau orang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu nar, dalam surah Al-Maidah. Orang yang menyekutukan Allah, maka orang tersebut diharamkan masuk surga dan tempatnya dalam neraka. Itulah yang ditunggu syaitan. Bila peluang ada, itu yang akan dibuatnya. Dan inilah salah satu yang dibuat oleh siapa tadi? Oleh kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya dalam keadaan orang sangat mencintai Wad dan Suwa'an ni. Yaghus, Ya'uq, Nasra ni. Mereka mencintai, mengagung-agungkan. Jadi selepas tu,
Apa yang berlaku jemaah? Ketika berlakunya kesyirikan di suatu kaum, maka Allah utus Rasul kepada kaum tersebut. Siapa Rasul yang Allah utus? Adalah Nabi Nuh alaihi salam. Adakah mudah dakwah Nabi Nuh? Tak. Dakwah Nabi Nuh ni memang saya rasa tak ada ustaz-ustaz zaman sekarang yang mampu merasai mengalami dakwah seperti dakwahnya Nabi Nuh. Disebutkan oleh Allah dalam surah Nuh ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Nuh ni mengatakan, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan yang nyata untuk kalian. Pemberi peringatan supaya apa? Supaya kalian tak masuk neraka. Bagaimana caranya? An ya'budullah, sembahlah Allah, wattaquhu, takutlah pada Allah, wa ati'un, ikutilah aku. Kenapa tak ikut Nabi? Sebab Nabi Muhammad tak ada. Nabi Muhammad tak ada ketika itu. Jadi ikutilah aku, maksudnya ikut Nabi Nuh alaihi salam. Yaghfir lakum min dhunubikum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian kalau kalian beriman, menyembah Allah, bertakwa pada Allah, mengikuti, patuh kepadaku, Allah ampunkan dosa kalian. Dan biasanya orang-orang kan dulu umurnya panjang-panjang. Umur dah panjang pun berharap lebih panjang lagi. Itulah sifat manusia jemaah. Orang kalau dah kaya, takkan puas. Dia nak kaya lagi. Betul tak? Orang kalau dah ada tanah 1 hektar, cukup? Tak cukup. Pasti dia nak beli 2 hektar. Orang dah ada rumah, 1 rumah cukup? Tak. Dia akan beli rumah kedua. Dia akan beli rumah ketiga dan seterusnya. Termasuk saya pun juga buat macam tu. Jemaah, lau anna li bani adam wadian min dhahab ahabba ayyakuna wadiyan wala yamla fahu illa turab, kata Nabi SAW. Lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jika seorang anak Adam mempunyai satu wadi, satu lembah daripada emas, lembah ni jemaah adalah satu kawasan yang rendah, yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Itu sebabnya Masjidil Haram itu satu lembah tu jemaah. Masjidil Haram kan besar tu. Tengok Masjidil Haram berapa? Itu satu lembah. Itu berada dalam lembah tu. Bayangkan Masjidil Haram tu semua, berapa besarnya tu? Semuanya emas. Dan itu kita sendiri yang punya. Mana ada orang kaya sebanyak tu jemaah? Andaikan itu takkan cukup. Ahabba ayyakuna wadiyan. Dia nak yang kedua. Orang dah ada satu isteri pasti nak. Takut jemaah ni. Tak ada muslimat, tak ada belakang. Kalau ada muslimat, buat tak tahu je lah. Biasanya orang nak ada isteri satu, dia nak isteri ke? Takut jemaahnya tu sih. Setia jemaah, Masya Allah ya. Tapi bahaya ni yang nampak-nampak setia ni ternyata dia yang jadi Nabi SAW menyebutkan kalau ada anak Adam punya satu lembah emas, maka dia akan minta lembah yang kedua, emas kedua, dan takkan rasa cukup sampai mulutnya ditutup dengan tanah, mana sampai mati. Itu fitrah manusia. Zaman dulu umur orang dah panjang-panjang, tapi nak lagi panjang. Itulah disebutkan wa yuakhirkum ila ajali musamma. Kalau engkau bertakwa pada Allah, engkau taat pada aku, niscaya Allah akan bagi engkau rezeki umur yang lebih panjang lagi. Jadi ternyata ketakwaan kepada Allah membuat umur panjang. Jadi kalau nak umur panjang, kena bertakwa kepada Allah. Tapi nyatanya jemaah, ayat ni berbeza dengan realiti. Berapa banyak orang soleh umurnya pendek, penjahat umurnya panjang. Betul tak? Kalau ada raja yang zalim, umurnya panjang, kadang-kadang berharap cepatlah mati supaya kezalimannya habis. Tak mati-mati dia. Tapi orang soleh cepatnya mati. Dan ini salah satu tanda
tanda mendekatnya hari kiamat. Ada satu kitab namanya, saya di rumah ada nama kitab Asyratus Sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda kecil dan tanda besar. Tebal kitab ni setebalnya. Tapi satu jilid ya, satu kitab. Kalau ini kan banyak jilid ni. Ini satu kitab ni macam tu. Asyratus Sa'ah. Disebutkan dengan dalil-dalil sekali. Azan? Belum. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dulu minta umurnya panjang, dia dah panjang tapi nak lagi panjang. Jadi dengan takut pada Allah, Allah bagi engkau umur panjang. Tapi inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Tapi kalau panjang sampai batas yang ditetapkan oleh Allah. Kalau dah sampai ajalnya, maka seorang itu tak boleh minta ditangguhkan. Lalu Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah, dia mengadu kepada Allah. Qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku dakwah siang dan malam. Malam dan siang. Malam bagi kuliah, bagi kajian, siang pun bagi kajian. Alhamdulillah. Ustaz-ustaz zaman sekarang bagi kajian dari ba'da maghrib only. Antara maghrib dengan isyak. Dan itu pun alhamdulillah ustaz-ustaz sekarang pun tak banyak mendapat kecaman seperti mana kecaman yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Bahkan hidup ustaz-ustaz zaman sekarang banyak yang mewah. Kan? Yang peliknya jemaah, ustaznya cakap qanaah. Wahai jemaah, qanaah apa yang kita ada. Dia hidup mewah, jemaah suruh qanaah. Betul lah. Tengok kalau ada yang kajian, ceritanya seakan-akan hidup ni sementara jemaah. Hidup ni sementara. Buat apa untuk mengejar dunia sebanyak-banyak? Qanaah dengan pemberian Allah. Maka itu yang baik untuk kita. Jangan terlalu ambisi. Cheers. So sweet. Ternyata dia pun kaya, dia pun berlomba-lomba nak beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Jemaah, sebenarnya menjadi kaya ni bukanlah suatu larangan dalam Islam. Bahkan ia suatu tuntutan dalam Islam. Saya nak bagi tahu, menjadi orang kaya bukan suatu larangan dalam Islam, tapi menjadi satu tuntutan dalam Islam. Kita diperintahkan kaya. Tapi kaya dengan cara yang betul, jalan yang betul, iaitu jangan mengambil hak orang lain. Itu saja. Apa buktinya? Dalam Al-Quran Allah katakan, aqimus solah wa atuz zakah, dirikan solat, tunaikan zakat. Zakat itu untuk siapa? Untuk orang kaya. Orang miskin tak wajib zakat. Kemudian wa'adzin fin nasi bil hajj. Kita diperintahkan untuk berhaji. Ya kan? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada kita untuk berhaji, betul? Haji ini untuk siapa? Untuk orang kaya, bukan orang miskin. Orang miskin tak wajib haji. Diperintahkan dalam Al-Quran, wa anfiqu fi sabilillah, wa anfiqu fi sabilillah. Banyaklah berinfak, bersedekah di jalan Allah. Berinfak, bersedekah jalan Allah itu maksudnya dari mana? Kena ada uang. Kena bantulah masjid, bantulah rumah anak-anak yatim. Itu perlu uang. Betul ke tak betul cakap saya ni? Betul. Maknanya secara tak langsung Allah perintahkan kita kaya. Yang dilarang itu jemaah, kita kaya tapi diambil daripada jalan yang haram. Hak orang kita ambil, itu yang dilarang. Semua dimakan. Harta orang tetap dimakan. Harta dia dimakan, harta orang pun punya dia. Semuanya. Sampai bini orang pun bini dia. Itu yang dilarang. Tak dilarang pun kita jadi orang kaya. Jadi kalau ada ustaz-ustaz katakan qanaah, maksudnya apa tu? Suruh kita miskin? Bukan. Suruh kita cari harta daripada jalan yang halal. Bagi laluan azan. Azanlah dulu.
Jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengadukan kepada Allah, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku menyeru kaumku lailan, malam dan siang. Siang, malam itulah yang dibuat oleh Nabi Nuh tanpa ada bayaran sedikit pun. Tujuannya apa? Hanya untuk supaya kaumnya selamat. Jadi nabi-nabi dulu mereka berdakwah dengan orang kafir. Dan sebenarnya itu dakwah yang berat. Ustaz-ustaz sekarang dakwah dengan orang Islam. Dakwah dengan orang Islam. Jadi ketika nabi-nabi itu berdakwah dengan orang kafir, maknanya bergaul dengan orang kafir untuk berdakwah. Adakah nabi itu boleh dicop menjadi orang kafir? Tak. Namun sekarang ini yang berlaku jemaah. Jika ada seorang ustaz berdakwah kepada satu komuniti, dan komuniti itu komuniti yang lain, lalu dicop ustaz tu dah masuk komuniti itu. Boleh faham maksud saya? Contoh, ustaz ini dari komuniti A. Dari komuniti A, bahasa kita A. Kemudian dia berdakwah kepada komuniti B. Kerana selama ini dia berdakwah dengan komuniti A saja. Dia nak berusaha dakwah kepada komuniti B. Lalu macam mana cara dia? Ketika berdakwah pastilah dengan bergaul dengan orang ini, dengan komuniti yang B ni. Tiba-tiba pula ustaz ni difitnah. Ustaz ni sudah berpaling, sudah bertukar manhaj, dia sudah berkawan dengan B. Komuniti B, maknanya dia adalah golongan kaum B. La ilaha illallah. Akhirnya ustaz itu ditahdzir, dijauhkan, bahkan dinafikan keilmuannya. Biasanya yang buat seperti ini adalah jemaah-jemaah yang jahil, berlagak pandai. Ustaznya pergi ke sana untuk dakwah, dituduh dah tukar manhaj, dah tukar akidah. La ilaha illallah. Kalau macam tu Nabi Muhammad pun bahagian dakwah dengan siapa Nabi Muhammad? Dengan orang kafir. Adakah kita boleh katakan tu Muhammad pun kafir? Tak. Namanya berdakwah, yang namanya berdakwah pasti bergaul dengan komuniti tersebut. Takkan berdakwah dengan jarak-jarak jauh. Mana ada? Pasti bergaul dengan komuniti. Jadi bergaul dengan komuniti asing yang bukan komuniti kita, ini tak ada masalah dalam Islam dan bukan untuk menukar manhaj, dan tak boleh ditukar dan tak boleh dituduh ia bertukar manhaj. Okey? Dan ini banyak ni jemaah. Ini banyak tuduhan-tuduhan seperti ini. Termasuk guru-guru saya pun dituduh seperti ini. Guru-guru saya pun dituduh seperti ini kerana dia bergaul dengan komuniti A dan tujuannya untuk berdakwah dengan komuniti A. Yang komuniti A pun juga Muslim, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus ditahdzir, dijauhkan, dibenci, bahkan ada yang berani menafikan keilmuan dia padahal dia dah susah payah mencari ilmu. Okey. Jemaah, apa yang diterima oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh katakan, falam yazidhum du'ai illa firara. Kaumku setiap kali aku berdakwah kepada mereka, tak menambahkan keimanan mereka, bahkan mereka bertambah lari. Dan bagaimana cara mereka buat? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap kali aku dakwah mereka, mereka masukkan jari ni ke dalam telinga macam ni. Alhamdulillah saya tak ada pula tengok jemaah yang buat macam tu. Ustaz bagi kuliah, tak nak dengar, tak. Dimasukkan jari, cukup? Tak. Wastaghshaw thiyabahum. Disuruh pakai kain. Kain ni dililitkan ke muka dia. Memang betul-betul tak nak dengar lah. Boleh faham? Shimah atau shimah yang macam orang Arab tu. Tangan dah dimasuk, telinga dah disumbat, lepas tu ditutup lagi pakai kain. Supaya apa? Supaya tak dengar dia orang cakap apa. Kurang ajar tak? Kurang ajar kan? Alhamdulillah jemaah kita tak ada buat macam tu dia tadi. Saya tengok masih buka telinga.
Yang cuma mungkin dan mata pun masih tak ada yang tutup. Saya ingatkan ada yang tutup mata tadi. Mungkin sebabkan saya kata innalillah, takut dia mati selepas tu. Sebabkan saya cakap tadi kan, yang buka Al-Quran alhamdulillah, yang dengar pun syukurillah, yang tutup mata innalillah. Takut dia innalillah, dia buka mata sampai akhir kajian. Jadi inilah yang diterima oleh Nabi Nuh. Dan seterusnya jemaah. Kajian ini sebenarnya kisah Nabi Nuh dia panjang, bukan hanya ini saja. Ada di ayat-ayat lain pun menceritakan tentang Nabi Nuh, perjuangan Nabi Nuh dalam berdakwah dan tantangan beliau, dan tantangan itu bukan hanya dari luar, tapi juga tantangan itu daripada dalam dan ahli keluarganya sendiri. Jadi apa poin yang boleh kita petik daripada kajian kita singkat ni? Yang pertama jemaah, bahawa seseorang jangan sampai membuka pintu untuk syaitan. Jangan membuka pintu untuk syaitan, supaya syaitan tu senang menggelincirkan kita. Tutuplah segala jalan-jalan kesyirikan, sarana-sarana, wasilah-wasilah kesyirikan, tutup. Tutup rapat-rapat. Seandainya ditutup rapat-rapat pun, iblis masih boleh cari celah-celah. Apatah lagi dibuka dengan terang-terangan. Salah satu amalan-amalan yang boleh membuka seseorang jatuh kepada kesyirikan, iaitu terlampau ta'zim kepada tuan guru, ustaz-ustaznya. Salah satunya macam tadilah, gantungkan foto-foto, gambar-gambar tuan guru dia, ustaz-ustaz dia, syekh dia, kiai dia di rumah. Ini sebenarnya wasilah, sarana. Dia belum syirik lagi. Belum syirik. Orang menggantungkan itu bukan syirik pun. Menggantungkan foto-foto tuan guru, ustaz-ustaz, bukan syirik. Jangan salah faham, bukan syirik. Tetapi itu wasilah, sarana membuka syaitan, membuka pintu untuk syaitan supaya orang itu tergelincir. Jadi an-nahyu bi syai'in nahyun bi wasaili hukmul maqasid. Segala sesuatu yang dilarang dalam Islam, maka sarananya pun juga dilarang supaya kita tak tergelincir daripada kesyirikan. Yang kedua jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa qanaah bukan bermakna pasrah, malas berusaha, tak. Qanaah tetap kena berusaha, tapi carilah harta itu dengan jalan yang halal. Dengan jalan yang halal. Dan ketiga jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan mengundang maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan maghfirah adalah rahmat, adalah nikmat yang terbesar yang akan diterima oleh seseorang. Sebab kalau kita tak dapat maghfirah Allah, sebanyak apapun amal soleh kita, tak akan selamat kita daripada neraka Allah. Betul? Sebab maghfirah, ampunan Allah itulah. Macam mana cara untuk mendapat ampunan Allah? Itu salah satunya. Tingkatkan ibadah, tingkatkan tauhid, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah yang terakhir, inna idhamal jaza' ma'idhamil bala. Besarnya ujian, besarnya balasan bergantung kepada besarnya ujian yang diterima oleh seseorang. Besarnya pahala yang diterima oleh seseorang bergantung kepada besarnya ujian. Nabi Nuh AS di antara Rasul Allah Subhanahu wa taala yang mendapat status ulul azmi. Dan bukan semua Nabi dan Rasul dapat status ini. Hanya 5 saja. Siapa dia? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Kenapa dapat ni? Salah satunya sebab cabaran, challenge. Sebab dapat tantangan yang besar dalam berdakwah dan dia begitu sabar menghadapinya. Kerana ada juga Nabi yang tak sabar jemaah. Ada kisah dalam Al-Quran, Nabi yang tak sabar ketika berdakwah, dakwahnya ditolak oleh kaumnya, tak sabar, dia tinggalkan kaum tersebut. Padahal belum datang perintah untuk tinggalkan, akhirnya dia tinggalkan begitu saja. Dia tinggalkan, lalu sayangnya Allah kepada Nabi tersebut, Nabi tersebut pun diuji, ditegur oleh Allah dengan ditelannya dalam ikan paus. Siapa dia?
Nabi Yunus ada dalam Al-Quran. Tak sabar dia. Tak sabar. Oh, salah ke? Itulah saya katakan bahawa Nabi itu manusia yang pasti pernah membuat kesilapan. Pasti. Cuma sayangnya Allah ketika dia buat silap, Allah terus tegur. Salah satu Nabi Yunus lah. Patutnya dia tak boleh tinggalkan kaumnya. Belum datang perintah untuk tinggalkan, dia dah tinggalkan. Akhirnya Allah berikan teguran kepada Nabi Yunus AS. Ini dirakamkan dalam Al-Quran. Nabi Nuh tak. Walaupun dah macam ni, tetap sampai datang perintah Allah untuk tinggalkan kaumnya. Barulah dia akan tinggalkan. Walaupun dia ditentang bukan hanya dari orang luar, bahkan juga nanti akan ditentang oleh keluarganya sendiri. InsyaAllah kuliah itu, kajian ini kita akan sambung pada next kuliah insyaAllah, next kajian insyaAllah. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada soalan? Afika barakallah. Bagus. Soalannya, sebelum Allah turunkan ayat ni kepada Nabi Muhammad SAW tentang bahayanya syirik, adakah syaitan iblis dah tahu bahaya daripada syirik? Jawabannya yes, dah tahu. Dah tahu, sebab masalah syirik ini bukan hanya dilarang untuk umat Nabi Muhammad SAW sahaja, tapi dah dilarang oleh Allah untuk umat-umat sebelum kita. Dan Rasul-Rasul Allah diutus untuk satu kaum yang apabila syirik itu dah maharajalela, dah banyak syirik itu, Allah utus Rasul. Dan Rasul bukanlah Nabi Muhammad yang pertama. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Dan ajaran umat-umat terdahulu, akidah umat-umat terdahulu sama, an ya'budullah wattaquhu wa ati'un. Ada dalam surah Asy-Syu'ara, semuanya sama, ucapannya sama. An ya'budullah, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ucapan mereka ni sama, mula daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi iblis dah tahu sebelum ayat diturun. Iblis dah tahu tentang bahayanya daripada syirik. Cuma masalahnya zaman dulu umur panjang. Kalau umur panjang, kemungkinan adalah peluang untuk taubat. Kita sudahlah umur pendek, bila taubat lagi? Umur sekarang dah 60 tahun, masih melakukan kesyirikan, masih simpan tangkal, masih simpan azimat. Bila engkau dah taubat, bro? Bila taubat lagi? Kalau dulu umur sampai 500 tahun, 1000 tahun, kalau 500 tahun masih buat syirik, mana tahu tahun ke 600 taubat pada Allah, panjang lagi. Ini umur pendek. Itu yang syaitan ni gencar-gencar sangat untuk menyesatkan anak cucu Adam, umat Nabi Muhammad SAW. Okay. Oh, Masya Allah. Syaitan ini waktu membisikkan orang melakukan kesyirikan macam tadi, untuk orang menyekutukan Allah dengan cara menyembah berhala atau mengusap-usap berhala tadi, adakah dia menyerupai manusia membisikkan atau sekadar membisikkan atau berubah wujud lalu mengajak orang menyembah berhala? Syaitan ni buat pelbagai cara. Ada kalanya dia menyesatkan orang dengan berubah wujud. Ada kalanya dia hanya sekadar membisikkan. Ketika Nabi SAW nak dibunuh dulu, Nabi SAW nak dibunuh, ketika nak sebelum hijrah tu, Nabi kan nak dibunuh. Akhirnya apa? Iblis berubah menjadi seorang lelaki tua. Dia punya usulan,
kalau engkau bunuh Muhammad, perang engkau dibunuh. Sebab Nabi Muhammad ni bukan sembarang orang. Dia daripada suku terpandang. Akhirnya macam mana? Engkau kumpulkan kepala-kepala suku semuanya, dari suku A, B, C, D semuanya. Lepas tu utus salah satu apa? Salah satu perwakilan dari suku A, dari suku B, suku C, suku D, semua kumpul. Bunuh Nabi bersama-sama. Jadi kalau seandainya keluarga Nabi menuntut, dia tak akan mampu melawan semua suku ni. Ketika ini berlaku jemaah, syaitan tu berubah wujud seperti lelaki tua. Dan lelaki itu tak dikenal siapa orang ni. Tapi usulannya diterima oleh Abu Jahal dan geng dia. Jadi syaitan ni kalau menggoda manusia, menyesatkan manusia, dia buat pelbagai cara. Kadang-kadang berubah wujud, kadang-kadang tak berubah wujud. Hanya sekedar bisikan saja. Allah Ta'ala alam. Cukup ya? Kalau ada betul datang dari Allah, silap salah berpunca daripada kebodohan dan kejahatan saya sendiri. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.